Oh ya, sini. Oh, ya, ya. Lama sangat dah. Ya, ya, ya. Dah tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dia selalu memberi nikmat kepada kita dan dia bimbing kita dapat kita berada di atas jalan yang benar, yang betul, berada di atas hidayah Allah, berjaya dan beruntung adalah terhenti di atas kita berada di atas pertunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berada di atas hidayah Allah, berjalan di atas jalan hidayah Allah, orang itulah orang yang beruntung. Siapa jatuh daripada jalan itu ataupun berjalan di atas jalan yang lain, maka orang itu berjalan di atas jalan yang sesat, yang terang-terang. Tak sampailah kepada matlamat dia, tak sampai kepada tempat yang dikosak, yang dituju, iaitu rahmat Allah, keredaan Allah dan syurga Allah. Kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala mengekalikan, meneruskan hidayah dia kepada kita dan menyampaikan kita kepada rahmatnya dan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Satu daripada jalan yang dapat sampai kepada rahmat Allah, iaitu jalan menututi ilmu, belajar ilmu. Itu salah satu pada jalan dia. Maka kita di malam ini kita akan sambung belajar ilmu kita melalui buku, kitab, beberapa mutiara yang bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Pada muka suratnya saya pun tak ingat dah, sudah tinggal lama, 37 di halaman 37 bawah, iaitu pertanyaan. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pertanyaan ini satu soalan
kitab kita ni dia buat bentuk soal jawab. Soalnya, adakah wajib atas perempuan membuka sanggulnya dan dendan rambutnya pada ketika mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, mandi wajib? Pada masa yang lampau, perempuan itu dia simpan rambut dia panjang. Bila panjang dia sanggul, dia hipung dia supaya tak turun, supaya teratur tu, dia hipung, dia lipat, dia selit, jadi nama dia sanggul. Ataupun dia buat hiasi dengan dendam, buat masuk-masuk seperti tikar, hamparan tu, dia panggil dendam. Buat seperti buah petal, macam-macam lah. Rambut dia panjang. Ketika mandi junub, adakah wajib dibuka sanggul tu? Lepas balik, buka semua. Jawab, apabila sampai air kepada segala kulit dan rambut dengan tiada membuka sanggul dan dendan rambut, maka tiada wajib membuka keduanya pada ketika mandi. Tiada wajib atas perempuan. Itu kaedah. Kaedah asal mandi wajib ni kena meratai sekalian zahir badan dan bulu-bulu. Kena meratai dengan air. Kena ambil air, basuh biar rata habis hak luar badan kita, hak luar zahir ni. Rambut-rambut, bulu-bulu. Kalau rambut dan bulu tu boleh sapa dengan keadaan dia masa mandi, tak payah kita tukar, tak payah kita usaha lain. Dia duduk tersipu ke, dia duduk terikat ke, dia duduk tersanggu ke, kita sapa air, dia sapa, cukup lah tu. Tu kaedah. Sebab naknya kepada sampai air, kena air rata. Dan jika tiada sampai air kepada kulit dan rambut, melainkan dengan membuka keduanya. Kalau tak buka, tak sapa air, hukum nascaya wajib atasnya atas perempuan membuka akan keduanya. Buka sanggul, buka dendah, kena buka. Sebab apa? Kerana barang yang tiada sempurna oleh yang wajib, melainkan dengan dia adalah ia wajib. Itu jadi kaedah, jadi dalil dah, seolah dalil. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu, perkara, suatu perkara yang tidak sempurna oleh yang wajib, illa bihi, melainkan dengan dia. Kita nak kerja hak wajib tak sempurna, tak sah, melainkan kena kerja dia baru boleh kerja hak wajib. Fa huwa wajib, maka dia wajib juga. Perkara tu asal bukan wajib, tapi kalau tak buat dia, hak wajib tidak tertunai, kena buat juga dia. Jadi dua perkara, dia kena buat hak wajib tu tentu dah, hukum dia jadi wajib. Tangga bagi wajib, wajib. Dibuat kaedah juga, al-wasilah hukmul maqasid, ataupun al-wasail, tangga-tangga, sebab-sebab, dia hukum bagi hak maksud. Tujuan besarnya hak sunat, tangga bagi sunat, sunat. Hak tujuan besarnya wajib, tangga sebab-sebab bagi kerja hak wajib, wajib. Itu kaedah dia. Di sini kalaulah asal hak wajibnya meratakan air, maka tak sempurna meratakan air, melainkan kena buka sanggul. Wajib buka sanggul. Tak boleh ratakan air, melainkan kena buka dendah. Kena buka dendah.
tak meratakan air, malaikat kena buah getah. Kena buah getah ataupun seluk yang ada pada lumpur yang ada pada badan. Wajib buah. Kerana Adam bermula meratakan kulit dengan basuh pada mani janabah itu wajib ia dengan ijma' sekalian imam, sekalian ulama yang jadi ikutan orang ramai. Ulama hak jadi ikutan orang ramai tu dipanggil imam, a'immah. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Ishaq bin Rahawai, dan lain-lain. Itu nama a'immah. Dia panggil imam. Imam ni tok guru besar, orang alim besar ni seolah-olah Rasul. Dia ganti Rasul, ganti Nabi. Kita tak sempat dengan Nabi, kita ikut dia lah. Orang sempat dengan Nabi, dia ikut Nabi. Orang sempat dengan sahabat, dia ikut sahabat. Orang dah dengan imam, dia ikut imam. Sebab nak kita tanya Nabi, boleh tak kita? Tak kuasa. Nak kusta hundur pergi duduk dengan Nabi, tak boleh dah. Kita nak pergi faham cakapan Nabi, kita tak kuasa. Kita kena kembali kepada orang yang paling faham, orang yang paling tahu dengan hukum Nabi. Maka orang yang paling faham, orang yang paling tahu dengan hukum Nabi, iaitu a'immah. Bila a'immah itu dia ijma', sebulak suara, satu suara, sekata, tidak khilaf, maka itu jadi hujjah syarak, dalil syarak yang putus. Maka masalah mandi wajib ni ijma' a'immatul mujtahidin pada wajib meratakan, wajib menyampaikan air kepada zahir kulit dan zahir bulu-bulu dah. Kena sapah habis. Oleh itu bila kita mandi junub, mandi wajib tu kalau tak sapah tak sah. Nak bagi siapa kena buat perkara tertentu, wajib buat perkara tu, seperti buka sanggul dan upamanya. Tempat hujah dalil yang ulama ambil itu ialah kerana Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia ada kata, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yusibhal ma fa'ala Allahu bihi wa kadza fa'ala Allahu bihi kadza wa kadza minan nar. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud. Artinya, barang siapa meninggalkan ia akan tepat seorak rambut daripada janabah, daripada hadas junub, ia tinggal seorak rambut, tiada mengenai akan dia akan seorak rambut oleh air. Dia mandi junub tinggal seorak rambut, tak sapa air. Rasulullah kata, siapa-siapa ada hadas junub, dia tinggal seorak rambut tak sapa air, nescaya memperbuat Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang siapa begiye daripada api neraka. Allah akan bakar dengan api neraka dia. Seorak rambut tak kena. Artinya kena meratai habis. Maka rambut masuk di dalam zahir badan. Rambut masuk di dalam satu bulu. Maka bulu yang lain daripada rambut samalah. Janggut ke, misai ke, bulu tangan ke, bulu betih ke, sama. Kena meratai ke semua. Hadis ini menceritakan dia oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, isnad hadis ini sahih. Sanad dia sanad yang sahih.
Ghalibnya bila sanad sahih, mata dia sahih. Bila tidak, mata dia tidak mungkar, mata dia tidak bertetar dengan hak lebih sahih, hak qat'i, hak putus, hak yakin, maka sahih lah. Dan kerana hadis Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah kata telah bersepeda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unqudhi sya'raki wa ghutasili. Artinya, buka olehmu akan rambut engkau dan mandi olehmu. Siti Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rambut dia sanggup. Ketika nak mandi wajib, Rasulullah suruh buka sanggup. Kamar dia mandi selepas daripada buka sanggup. Itu maknanya ditanggung dengan kata suruh menyampai itu, buka itu sekira jika tidak sampai air dengan tidak dibuka. Adapun seperti hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata ia, Ummu Salamah salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ummahatil mukminin. Dia kata, bersembah aku tanya, wahai Rasulullah, bahwasanya aku seorang perempuan, aku ikat rambut kepalaku. Aku ni rambut aku ikat. Maka adakah aku buka akan dia kerana mandi junub? Masa aku nak mandi junub, aku kena buka kah? Dia tanya. Dan pada satu riwayat kerana mandi haid, aku nak mandi haid ni wajib buka ke tak di atas aku? Bersepeda Rasulullah sallallahu alaihi, bersepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada, tak kena buka dak. Hanya memada akan dikau bahawa engkau rahub atas kepala engkau 3 rahub. Faham rahub? 3 rahub. Kita ambil air 3 rahub, ambil beras 3 rahub, kita buat 2 tangan kita begini, ambil beras ke, ambil tanah ke, dia panggil 1 rahub. Rahub begini, ambil air 2 tapak tangan kita letak atas kepala, buat begitu, dia panggil 1 rahub. Ambil pula kali yang kedua, cukup begitu, tak kena buka dah. Hadis ni menceritakan dia oleh Muslim. Jadi di dalam ijma' ulama kata, rambut yang diikat, rambut yang disangguh, kalau tak sapa wajib buka, kalau tak sapa air. Kalau tengok kepada hadis Ummu Salamah ni, tak kena buka, sapa tak sapa pun. Rasulullah tak kata cukup memadai dengan ambil air, rauh air boleh 3 kali ambil, cuah di atas kepala, loma di atas kepala, cukup dah. Rata tak rata tu tak ada penting, mu tak kena buka dah, pakai rauh air saja. Itu problem kalau kita kembali kepada hadis sendiri tu, ya problem situlah. Cara bila ada hak belawai, anak hipung macam mana. Hadis ini maka ditanggungkan akan dia atas yang sampai air kepada kulit kepala. Hadis Siti Aisyah, Rasulullah suruh buka. Hadis Ummu Salamah, Rasulullah kata tak apa, tak payah buka. Aisyah, Rasulullah kata unqudhi, buka olehmu, buka oleh engkau, sya'raki, akan rambut engkau, mu kena buka. Ummu Salamah, Rasulullah kata tak payah buka, pada ambil air cuah begitu saja. Macam mana? Inilah kerja ulama, bukan kerja kita lah, bukan tanggungan kita, kita tak kuasa. Maka ulama kita tanggung.
Hak Siti Aisyah itu hak kalau tak buka tak sapa air. Hak itulah hak Siti Aisyah. Adapun hak Ummu Salamah, hak dia ikat, Rasulullah faham cara ikat dia, cara sanggu dia. Ambil air, cuah, ambil air sedua tangan, cuah begitu pun sudah sapa. Ditanggung atas yang sampai air kepada kulit kepala dan kepada segala rambut dengan ketiadaan membuka sanggul dan dendang, kerana menghipungkan segala hadis. Itu nama dia, kita beramal dengan segala hadis. Kalau kita kata tak wajib buka belawai, kita tak beramal dengan hadis Rasulullah suruh buka. Kalau kata kena buka semata, kita tak beramal dengan hadis Ummu Salamah, Rasulullah kata tak payah buka. Tak betul. Kita wajib beriman, wajib beramal dengan segala ayat Allah, dengan segala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak beriman bi ba'dil kitab dan kufur bi ba'd. Beriman dengan separuh, dengan sebahagian, kita tinggal sebahagian yang lain, kufur dengan sebahagian yang lain. Itu tak boleh. Wajib beriman dengan segala ayat Allah, wajib beramal dengan segala ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan cara yang betul. Kalau pakai setengah ayat, beramal dengan setengah ayat, setengah hadis, tinggal setengah ayat, setengah hadis yang lain, itu silibus dan cara khawarij dan firqah yang sesat. Dia pakai sebahagian saja, sesuku saja, hak lain dia tidak beramal. Itu salah satu daripada dia bagi apa, sebab bagi silap, sebab bagi salah. Sebab bagi salah iaitu kita beramal dengan sebahagian, tinggal sebahagian yang lain daripada dalil, dan itu dipanggil neraca syaitan, nama dia. Imam Ghazali panggil di dalam satu kitab dia panggil neraca syaitan. Cara-cara yang dibawa oleh syaitan nak menyesatkan manusia. Dia bukan dia halang terus. Dia buka jalan, dia tunjuk jalan yang sesat. Khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mu ikutlah Quran ni. Ni Quran, betul dah mu ikut Quran. Mu turutlah hadis, betul dah mu turut hadis. Kita tak pandai, tak tahu hak ni khutuwatis syaitan ke mi'yarul ilmi ke neraca ilmu, neraca Quran, neraca Nabi. Kita tak tahu kat situ, kita ikut neraca syaitan, mizanus syaitan. Sesatlah kita. Itulah sesat, firqah-firqah, kumpulan yang sesat, setengah daripadanya kumpulan yang dakwa ikut Quran dan hadis. Cuba kita tengoklah. Kalau nak akak contoh panjang sangat, banyak sangat. Nampak kata kita sengaja nak cari kesalahan. Nampak kat situ. Pada hakikat bukan nak cari kesalahan, nak menerangkan kata perkara tu salah. Dan kita tak boleh terpedaya, tak boleh nak tertipu dengan cara itu, kerana itu bukan cara yang disampaikan oleh Nabi, bukan sunnah Nabi, sunnah syaitan nama dia. Kufur orang bangsa kepada Nabi mengetahui perkara yang gaib. Betul tak? Ada mereka yang dakwa ikut Quran dan hadis, bila baca kisah-kisah ataupun
kitab yang ditulis hubung kait dengan latar belakang Nabi, sifat-sifat Nabi, boleh dikatakan bila sebut sifat-sifat Nabi, ulama kita dia tak tinggallah, masuklah di dalam kitab mereka Nabi kita mengetahui perkara yang gaib. Bahkan jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah yang anak murid Abdul Hasan Asy'ari Ibnu Khafif rahimahullahu taala, anak murid dia yang besar, menerangkan akidah dia dan akidah orang hak semasa dengan dia dan sebelum daripada dia, daripada a'immah, daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi mengetahui perkara yang gaib, sedangkan di dalam Quran Allah menerangkan tidak mengetahui, la ya'lamul ghaib illa Allah, tidak tahu perkara yang gaib malaikat Allah. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah ialah dia alimul ghaib, yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi, dia tidak memberitahu, tidak menzahir, tidak bagi tahu di atas perkara gaib hak dia tahu tu ahadan, akan seorang pun. Allah tak bagi tahu kepada seorang pun perkara gaib hak dia tahu. Itu ayat Quran. Tiba-tiba bila kita baca kitab ulama, kita ahli sunnah, adalah hak kisah maulid ke, di dalam kitab pun bangsa kata Nabi mengetahui perkara gaib. Sebab itulah hak ahli sunnah, hak sebenar tak betul. Sebab apa? Sebab membawa akidah yang bercanggah dengan Quran, yang bertentangan dengan Al-Quran. Nampak sepitah lalunya betul lah. Betul. Itu nama dia apa tu? Hukum dia hukum kufur. Orang kata Nabi tahu perkara yang gaib. Sebab tu orang buat maulid kafir. Kufur. Sebab apa? Sebab dia baca kata-kata kufur, dia beriktikad dengan iktikad kufri, iktikad yang bahasa kufur tu. Maka hak sebenarnya itu adalah neraca syaitan, nama dia. Lagu tu. Sebab apa? Sebab dia beriman dengan sebahagian daripada Al-Quran. Sebahagian Quran lain dia tinggal. Dia ambil hak tu saja. Di sana ada Al-Quran menyabitkan mengetahui perkara yang gaib oleh orang yang lain, oleh Rasul yang Allah memberitahui. Allah ada istisna. Wala yuzhiru ala ghaibihi ada illa liman irtada mir rasul. Malaikat kecuali orang-orang yang Allah redha hak dia nak bagi tahu daripada Rasul dia. Rasul dia bagi tahu. Jadi ayat yang menyabitkan mengetahui perkara gaib ditinggal. Dia ambil hak kata Allah tak bagi tahu. Syaitan dia tutup mata, dia sekat jalan. Mun tak usah bacalah, memberi sakat ni. Itu khawarij. Munculnya firqah yang sesat khawarij pegang dengan Sayyidina Ali kerana dia pegang dengan Quran. Pegang hak sebahagian itulah. Quran hak lain dia tinggal. Dia pegang wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir orang tak hukum dengan hukum Allah. Hukum la hukma illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan bagi Allah. Sayyidina Ali pakai hukum manusia. Hukum yang dibuat putusan pada majlis dialog, majlis berbicara, majlis damai.
antara dia dengan Muawiyah. Hatta wakil bincang buat keputusan. Tak pakai hukum Allah, kufur, kafir. Itulah saya nak bagi tahu nak menyedarkan, takut kita tu tak sedar. Cara kita ahli sunnah, kita beramal dengan segala dalil. Kalau kita baca di dalam hadis pula, hadis Bukhari, hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu pada sahabat semenjak daripada subuh sampai zuhur. Rasulullah cerita habis daripada awal dunia, awal makhluk sampai hari kiamat, sampai ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Rasulullah ada dia bagi taklimat yang panjang. Awal makhluk Allah jadi siapa, akhirnya siapa meretah, ada siapa hak masuk syurga, akhir sekali orang yang masuk syurga, orang ni masuk neraka, akhir sekali orang masuk neraka. Belum kiamat nak berlaku begia. Rasulullah cerita dengan detail habis. Ada hak ingat, ada hak tak ingat. Itu cerita perkara hadis ke perkara gaib macam tu. Perkara hak lepas dah gaib kita tak tahu. Perkara lagi kada tahu, perkara gaib. Masuk syurga, nak kiamat nak berlaku. Siapa nak jadi presiden yang ke-30 bagi negara Malaysia, Rasulullah cerita juga, barangkali dia cerita habis. Presiden yang pertama siapa, yang kedua siapa, presiden Amerika ni siapa, hak 1, 2, 3, Rasulullah cerita siapa hari kiamat. Kalau gaib kata gaib tu, gaib kufur kerana Rasul sabit Rasulullah cerita. Rasulullah tahu tu tak jadi syirik. Tak syirik sebab ilmu Rasulullah, ilmu yang diambil daripada Allah. Allah bagi tahu kepada dia. Sebab dia mereka yang Allah redha. Mereka yang Allah nak bagi tahu. Hak kata dia tak bagi tahu, hak dia tak redha, Allah tak redha. Kita ni Allah tak bagi tahu, tak boleh tahu. Kalau kita dakwa tahu perkara gaib dengan tidak diberitahui oleh Allah, itu barulah kita tu syirik dan kufur. Betul tak hak ahli sunnah? Betul. Hak orang dakwa tu Quran tadi betul ke tak? Betul ke tak betul? Dia ikut Quran juga tak betul. Tak betul sebab apa? Sebab dia tak ikut Quran. Ya. Tadi dia kata dia ikut sebahagian, tinggal sebahagian. Ikut Quran, tinggal hadis. Kita ahli sunnah, Quran ke semua kita beriman dan ikut, dan hadis kita ikut, semua tu tidak bertentangan. Hak Quran kata tidak tahu perkara yang gaib malaikat Allah, itu atas jalan yang hakiki, atas jalan hak Allah tak bagi tahu. Cukuplah kita. Hak di dalam hadis Nabi bagi tahu, di dalam Quran hak kata Nabi tahu perkara yang gaib, itu dengan diberitahui oleh Allah, bukan dengan ilmu Nabi sendiri dak. Itulah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu saya ni dah sengaja nak cari kesalahan ke? Dah. Kalau kata sengaja nak cari kesalahan pun tak salah lagi, sebab nak menerang kata hak tu salah supaya kita tidak ikut. Kalau kita pergi hukum syirik yang tak syirik, apa nak kata? Hukum kafir, hukum kufur, perkara yang tidak kufur. Kita mengharamkan perkara yang halal dengan ijma', kufur kita. Kita menghalalkan perkara hak ijma' kata haram, kufur kita. Tak boleh. Tak boleh. Perkara bukan syirik kita hukum syirik, tak boleh. Salah besarlah. Syiriklah kitanya. Kitalah menghukum kufur perkara yang tidak kufur. Susah jugalah. Sebab tu alhamdulillah kita syukur Allah hidayat kepada kita, hidayatkan kita kepada jalan yang betul. Itulah hak paling berharga. Babu solah. Ini tajuk sembahyang habis. Tajuk taharah, tajuk suci.
kita masuk kepada tajuk sembahyang pula. Pertanyaan, berkata setengah daripada guru-guru di negeri Tok Jung Patani, Thailand. Tok Jung, satu tempat, satu daerah di dalam petani. Guru daripada petani tanya, belajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Soal hak berlaku lah ni. Hanya sonya yang diniatkan di dalam takbiratul ihram, perbuat sembahyang fardu zuhur dan upamanya. Niat dia adalah takbir semaya fardu zuhur, semaya fardu asar. Dan berkata ia guru-guru daripada setengah daripada guru petani dia, tiada boleh sekali-kali masuk aku di dalam niat itu. Jangan kata aku semaya. Kena kata semaya fardu zuhur. Jangan kata aku semaya fardu zuhur. Jadi dia mau bicara siapa begitu, halus siapa begitu. Aku satu aku tu pun tak boleh. Sebab apa? Dan berkata ia kerana aku itu diri orang yang sembahyang. Dia sendiri dah tak kena tak payah kata akulah. Maka tiada berhajat kepada memasukkannya aku di dalam niat. Intaha. Adakah benar perkataan itu atau tiada? Tu pergi minta tua guru Syekh Abdul Qadir ni jadi hakim lah. Maknanya jadi hakim. Maknanya dipercayai bahawasanya Tuan Guru Syekh Abdul Qadir ni kealiman dia tu diterima. Sebab tu minta dia jawab tu. Jikalau ada ia benar, jikalau ada ia perkataan itu benar, maka kerana apa berkata mereka itu fuqaha, ulama fiqh, bahawasanya lafaz yang diniatkan itu seperti usalli fardhu zuhri, artinya sembahyang aku akan fardu zuhur. Kalau belajar di dalam kitab fiqh, ulama kata lafaz niatnya usalli fardhu zuhri, aku sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Ada akulah usalli fi'il mudhari', mula dengan hamzah kata aku. Kalau kita nak makan, kalau kita nak berjalan, kita kata amshi. Kita nak pergi, kita kata azhab, aku nak pergi. Aku tu bila nak kata aku bahasa Arab mula dengan hamzah. Usalli, aku sembahyang. Kalaulah kata benar kata dia, macam mana nak tanggung kata ulama fiqh usalli ni pula? Dan ada qasah sembahyang kerana ketiadaan mulahazah, yakni istihdar akan diri mereka yang sembahyang itu. Istihdar ni gambar dalam hati, teringat dalam hati. Kata aku tu sah tak semaya, tak ada gambar langsung kata aku sembahyang. Kata sembahyang saja, tak gambar kata aku sembahyang, tak ingat dalam hati kata aku sembahyang. Jawab, bermula yang zahir bahawasanya tiada mudarat memasukkan mulahazah, yakni silakan aku itu di dalam niat. Tak ada apa nak kata aku sembahyang tu zahir bagi aku, tak mudarat, tak menghalangkan, tidak jadi sebab bagi tak sah semaya, tak sah niat. Dengan dalil membuat misal mereka itu fuqaha dengan perkataan mereka itu usalli fardhu zuhri. Dalil tu ulama fiqh dia buat misal kata lafaznya usalli, kata aku sembahyang tak usah, tak usah. Ibarat qurratul uyun bagi al-Malibari. Hak betul qurratul ain. Kita bukan qurratul uyun, qurratul ain. Bagi al-Malibari
satu orang India melebar alim, sehingga ulama-ulama kita ambil tulisan dia Qurratul Ain ni jadi silibus belajar fiqh di pesantren, di pondok-pondok. Tidak ada satu pondok, satu pesantren tani dan Indonesia yang tak baca, yang tak belajar kitab ni. Kitab fiqh hak tengah-tengah ataupun hak rendah, semua belajar. Kitab Barakah. Dia kata sana, ni tempat sumber rojak ke, sebab tu Syekh Abdul Qadir dia nakal kitab ni. Tak ada orang alim yang tak belajar dan mengajar. Dia nak alim, dia belajar. Bila sudah alim, dia menyampai kepada murid dia pula. Kitab ni boleh kata setiap orang alim hak selepas pada dia ni belajar semua. Kitab jadi fardu ain bagi orang alim, seolah gitulah di dalam fiqh. Kena melalui dia. Bila bawa mari hujah dengan kitab ni, semua orang pakarlah diterima. Dia kata di sana, fayajibu fiha qasdu fi'liha wala ta'yinuha walau naflan wa niyyatu fardin fihi ka usalli fardaz zuhri intaha. Itulah apa bahasa Arab. Artinya maka wajib padanya, yakni pada niat qasak memperbuat sembahyang. Di dalam niat tu kena kita ingat nak sembahyang. Masa Isya azan dulu. Sayyidina Muhammad wa sallam. Syurga wa darajatul aliyatur rafi'ah. Wa ba'athu maqaman mahmudan ila
Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sambung sikit lagi. Maka wajib padanya pada niat itu kosak memperbuat sembahyang. Ni kaifiat niat. Jadi niat semaya ni ijma' ulama. Mazhab Pak tak sah semaya melainkan dengan niat. Kerana berdasar kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyati, berdasar kepada hadis tu dah. Ulama kita, hak tokoh-tokoh, hak alim sungguh tu dia berpendapat begitu. Kita tak boleh nak pertikai dah, nak pertikai dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, tak boleh lah, bukan kelah. Kama dia di dalam mazhab kita Syafi'i khususnya, dan juga di dalam mazhab yang lain pada Imam Syafi'i pun ada, sunat kita berlafaz dengan lafaz niat. Orang Melayu panggil sunat usolli. Kita berlafaz belum daripada nak takbir, kita kata hak kita nak niat dia. Kerana Nabi kita pun ada dia berlafaz dengan lafaz niat haji, Nabi berlafaz dengan lafaz niat puasa. Semaya ni sama jelah. Tu wala tak sabit kata Nabi niat kata usolli sekalipun, kerana ia perkara sama. Dalil ia tak mesti kena nas ke semua. Dalil bila ada dalil, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Agama dia masalah kaifiat niat pula. Nak niat macam mana cara niat? Itulah niatnya. Satu, kena kosak, kena ingat kata nak semaya. Aku ni nak semaya ataupun aku sembahyang. Bukan nak kata lagi akan datang, nak hak sekarang dah. Dan menentukan, kena menentu. Kalau kata aku semaya saja, tak boleh. Tak tentu semaya apa, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya, tak boleh. Kena aku semaya zuhur. Tentu, baru tentu. Dan jika ada sembahyang itu sunat sekalipun, yakni yang lain daripada sunat mutlak. Semaya sunat lain pada sunat mutlak pun kena sebut. Aku semaya duha. Tak boleh kata aku semaya saja tak jadi duha. Aku semaya witir. Kena kata, kena menentu. Aku semaya saja tak jadi witir. Kalau kata aku semaya tak jadi witir, jadi sunat mutlak. Dan niat fardu padanya, pada fardu. Kalau semaya fardu kena tambah lagi. Aku semaya isya fardu, atau aku semaya fardu isya. Kena ada ingat fardu. Yang ni isya ni wajib, bukan sunat. 3 hak kena sila di dalam hati, kena ingat dalam hati pada semaya fardu. Ingat aku semaya, niat ingat nak semaya, lepas tu tentukan isya, dan sebut keperduan dia, kata fardu atau wajib. Seperti ini dalam kitab Qurratul Ain, seperti sembahyang aku akan fardu zuhur, begitu boleh. Atau aku sembahyang akan fardu zuhur, boleh ke aku dulu boleh. Sembahyang dulu boleh. Sembahyang aku akan fardu zuhur, aku sembahyang akan fardu zuhur. Dan bermula lafaz usolli itu fi'il mudhari'. Jika kok bahasa fi'il mudhari' daripada fi'il madhi dia shalla, yusalli, mula dengan hamzah kata usolli. Fa'ilnya dhamir mustati, takdirnya ana. Ana tu makna aku. Makna usolli ana usolli, aku sembahyang. Itu makna usolli, ada ana di dalam tu, makna ada aku di dalam tu. Dan jika tiada boleh sekali-kali, seperti tok guru, setengah pada guru daripada negeri Thailand, petani Thailand tu kata tak boleh masuk aku. Kalau tak boleh masuk aku sekali-kali, tiada boleh sekali-kali memasukkan aku di dalam niat itu, nescaya tiada memisalkan mereka itu ulama dengan usolli fardhu zuhri. Dia tak misal dengan kata usolli.
Sebab usolli itu mana aku sembahyang. Bahkan memisalkan mereka itu dengan solati fardhi zuhri. Dia kata gitu, niat semaya iaitu solatu fardhi zuhri, semaya fardu zuhur. Tetapi hak betul memisalkan mereka itu dengan usolli, maka boleh memasukkan aku di dalam niat itu. Tu dah dia kata bolehlah kata aku. Bahkan wajib ia, bukan boleh saja, wajib pula. Seperti yang lagi akan datang. Berkata guru kami Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Fahamah Al-Mudaqqiq. Dia sifat guru dia. Tok guru dia Al-Allamah yang sangat alim, Al-Muhaqqiq yang tahqiq, yang sebut masalah dengan iring dalil. Dia tak jawab satu-satu jawapan, malaikat ada dia buat mari dalil. Dia panggil ulama muhaqqiq. Al-Mudaqqiq, Al-Fahamah yang sangat faham, dalam faham dia. Al-Mudaqqiq yang halus, dalil tu dia buat mari dalil pula. Dalil bagi dalil. Ulama yang bawa data dalil bagi dalil, nama ulama tu mudaqqiqin, ulama yang halus. Siapa? Pak Wan Ismail Al-Fatani hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Tok guru dia sifat lagu tu. Pak Tani. Dipanggil masyhur pada Mekah. Dimakruf juga dengan pada Benda Daya. Dia asal keturunan kampung Benda Daya Petani. Pada Mekah, kerana dia lahir di Mekah, besar di Mekah, mana duduk di Mekah lah, asal je petani. Pada Mekah, tok guru bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia sifat dengan kata Al-Allamah sangat alim, Al-Fahamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq. Dia kata kerana ini syarah niat sembahyang. Pada tulis satu tajuk huraian niat semaya. Ya. Kalau pada tidak menghadusi, bagi saya lah tajuk ni rasanya tidak ada orang Melayu yang boleh halus hurai tajuk ni. Pada yang boleh bagi huraian dengan secara detail tajuk niat semaya dan tepat dengan kehendak ulama. Kita kalau tak ada orang Melayu seperti pada ni, kita pergi belajar dengan orang Arab tak sampai. Orang Arab dia royak bahasa Arab, kita faham tak sapa hak dia royak. Nak faham tak boleh serupa dengan pada faham ni. Tak sapa. Dia nak royak begini dah, tapi kita faham luar-luar faham. Toho-toho bahasa petani faham toho. Dia royak dalam dah. Kita tak boleh tak sapa lagi sebab bukan bahasa kita. Orang Arab pula dia mengajar tak seperti kita, menyampai dia tak seperti kita. Dia baca straight, dia tidak fokus. Sini kena fokus sikit. Dia tidak ulang 2 3. Kita ni tengok duk ulang hak tu 3 kali 4 kali, rugi masa dengan hak tu. Sebab kalau straight bakal lepas baca cuah air dalam daun keladi seru balik lagi, balik kosong, mari kosong, balik kosong. Sebab tu kita kalau kita bukan beranak negeri Arab, kita pergi belajar dengan Arab, boleh kata 20% ya boleh kita ambil. Tak boleh nak ambil habis. Tak, bukan kelas kita, cara menyampai tak serasi dengan kita, tak serasi. Kena kita belajar dengan orang Melayu juga. Baru kita boleh faham sungguh. Kita kena hipung lah dengan tok guru Arab pun kita kena belajar, tok guru Melayu pun kita orang Melayu kena belajar juga. Baru kemah hipung dua tu. Kalau belajar dengan guru Melayu saja, jadi bahasa Arab, hak Arab kita tak kemah, tak boleh juga. Tengok pada tulis satu tajuk
niat semaya. Pada dia halus sungguhlah. Dia mari betul baiki hak orang Melayu faham silap masalah sembelih binatang hak kena tepuh di kereta, kena tindih di pokok, hak jatuh telaga. Tu dia mari betulkan hak orang Melayu, ulama Melayu faham tak silap. Banyak pada mari betul-betulkan. Boleh baca bahasa Arab dah, kitab Arab dah baca, tapi silap faham tak siapa. Ketahui olehmu pada kata bahwasanya niat sembahyang yang ditaswir, yang dibuat gambarnya, yang dihurai dan ditafsir dengan upama kata usalli fardhu zuhri ila akhirih, itu betul. Betul. Niat semaya ni rupa dia begini. Usalli fardhu zuhri, hak ulama kita sebut dalam kitab Arab tu. Betul pada kata. Kerana yang dikandaki dengan aku itu diri orang yang mengerja. Aku tu siapa? Orang hak semaya tu. Dan dengan sembahyang itu, murak dengan sembahyang, tujuan semaya tu diri membuatkan satu-satu perhimpunan aqwal dan af'al yang dimulai akan dia dengan takbir, disudahkan dia dengan salam. Semaya tu apa dia? Semaya tu kena kepada buat takbir sendiri, baca Fatihah, berdiri, qiyam, rakaat, i'tidal tu. Tu semaya. Aku sembahyang, aku tu orang semaya. Sembahyang tu kena pada buat perbuatan, kata perkataan tu yang difardu membuatkan dia pada waktu zuhur. Perbuatan sembahyang diri buat tu yang difardu membuatkan dia kan sembahyang tu pada waktu zuhur. Dan ini susunan jika terbit daripada lidah, nyata di lidah, maka ia lafaz niat. Kalau kata dengan lidah itu nama lafaz niat. Usolli fardhu zuhri kalau orang Arab. Kita Melayu pun kita bercakap Arab juga dah. Diajar kita begitu. Seperti usolli ila akhirih. Dan jika berlaku di dalam hati, kalau kata oleh hati, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah. Kalau susung dalam hati begitu, maka ia hadisun nafsi nama dia. Dia bahasa Arab panggil hadisun nafsi, bahasa Melayu panggil cakapan hati. Saya kata nak membagai-bagaikan cakapan dalaman. Cakapan tapi hak bahasa duk sebelah dalam. Cakapan ni kalau keluar mari duk tubik kat lidah, nama dia lafaz, nama dia kalam lafzi. Cakapan dalam ni dia tidak ada huruf. Dia panggil lafaz khayalan. Lafaz khoya kira-kira aja. Macam sekarang hak duk dengar saya ni duk diam lidah, tapi di dalam hati dia ada pening aku. Oi susah. Dia ada dalam hati dia. Susah mengajar macam ni. Dia macam-macam lah, ada duk khoyak, tapi tak ada bunyi ke apa. Saya yang bunyi, orang lain tak bunyi. Saya bunyi. Begitu dia panggil. Dalam hati tu dia panggil hadisun nafsi nama dia. Cakapan dalaman. Ada hak kata, hak tak ada kata payah tak payah. Sudah cepat-cepat aku nak balik. Ada juga cakapan dalaman dia begitu. Kalau kata aku sembahyang dalam hati, nama hadisun nafsi nama dia. Dan alfaz mukhayyalah, ini dia panggil dia muhaqiq, tahqiq, halus. Orang lain tak bincang sampai kelas ni. Orang Melayu tak bincang sampai kelas ni. Pada menerangkan
Nama dia lafaz yang pasal jenis khayalan, bukan lafaz hakiki, bukan lafaz sungguh. Dalam hati dia tak ada apa kali. Tak ada. Kira-kira ada lafaz dalam, ada dalam ada. Aku tak berapa faham. Aku serenok ada. Di mana ada dalam tu nama lafaz khayalan nama dia. Dan kalam di dalam fuad, cakapan di dalam hati nama dia. Contoh bagi barang yang terbit daripada lidah, hak dalam hati tu dia jadi contoh, jadi madlul bagi hak terbit di lidah. Hak terbit di lidah ni boleh reti hak duduk dalam. Bila keluar di luar, bila kita soal, dia jawab aku faham. Aku faham menunjuk kata di dalam hati dia pun ada aku faham. Sama hak di luar dengan hak di dalam. Maka jika menyertaikan dia, kalau serentak dengan hak dia duk kata dalam hati tu, oleh hati nak akan membuatkan satu perhimpunan itu dalam hati dia tu naklah nak takbir, nak rokok, nak tidak, nak buat semaya tu. Semaya dia faedah, semaya kena buat macam ni. Hati kata aku semaya fardu zuhur. Hak tu cakap apa? Aku semaya fardu zuhur. Kalau cakap dengan lidah dia panggil lafaz. Kalau cakap dengan hati aku semaya tu panggil hadisun nafsi. Ya ada so lagi hati dia nak buat, nak semaya. Tiga. Maka mau itu nak dalam hati tu. Kosak nama dia. Tu nama kosak semaya. Hak tu nama niat tu. Maka jika mendahuluinya kosak akan takbir, belum pada takbir dia ingat dalam hati aku nak semaya. Itu serta jazam dengan dia putuh aku nak semaya, tentu nak takbir ni aku nak semaya, maka ialah azam. Tu dia panggil azam. Tak panggil niat lagi. Hak dulu pada takbir nama azam. Maka jika tiada jazam, tak putuh, aku nak semaya tapi nak kedak kau dulu nanti je 2 batal lagi. Dok putus kerak 90, mari pula tinggal 50. Dok tak putus begitu, nama dia maka ham. Bahasa Arab panggil ham, cita-cita. Dok cita-cita nak buat. Atau barang yang dulu daripada ham, pada baik maratibul qasdi ila akhirih. Ada ulama buat susun ni hak dulu daripada buat tu dia ada 5. Maratibul qasdi khamsun, hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a, yalihi hamun fa azmun. Ya 5 kelah hak belum daripada niat. Ne dengan niat. Kalau dia telitah mari sekaligus sikit sangat, lebih cepat daripada kilat atau sama dengan kilat, dia panggil bahasa Arab dia panggil hajis. Nama dia Arab panggil hajis. Bahasa Melayu kita telitasan. Satu perkara telitah dalam hati. Aku nak pergi ke Mekah. Dia pitih pun tak ada, mari telitah sekaligus aku nak pergi ke Mekah. Kita pergi register dengan tabung haji pun tak kali. Dia panggil mari telitah sekaligus begitu. Nama dia hajis. Nama dia bila lama sikit pada tu telitah mari kilat hak lambat sikit. Nama dia khatir. Telitasan dalam hatinya mari telitah panjang sikit. Masa aku nak pergi haji. Aku ni mimpi dalam jaga la sedar. Kok aku ni kurang akal. Aku tak ada bitian. Yang mari panjang sikit kita dia panggil khatir. Telitah saya juga telitah mari duk kira-kira hilang. Kamar dia lepas pada tu duk kata di dalam hati, aku nak pergi haji. Nama dia hadisun nafsi, nama dia cakapan dalaman.
Selepas pada dia kata, dia putus cari-cari pitih, aku nak pergi haji dah. Nak pergi haji tak boleh, tahun ni aku tak ada register lagi. Tak jadi, nanti tengok kena register dulu. Tapi nak pergi ni, kemah nak pergi. Lagu tu nama Ham, dia duk cita-cita. Angin-angin nak pergi haji. Kabar dia kita pergi register dengan tabung haji. Lepas dia kata tahun depan mu boleh pergi. Dia pun putus, aku nak pergi tentu dah sebab tabung haji terima dah aku. Itu nama azam. Nama azam. Siapa tarikh yang ditentu oleh tabung haji, dia turun tangga dengan azam nak pergi haji, itu niat. Kha azam sekali dengan buat dah, pergi dah, berjalan dah, langkah, itu nama niat. Berapa kelas dia? 5 belum pada niat. Campur dengan niat tu jadi 6. Tu hak sifat hak dalam hati semua tu. Hak sifat dalam mai semua. Hajis pun hak mari dalam hati itulah. Khatir pun mari dalam hatilah. Hadisun nafsi pun mari dalam hatilah. Ham tu pun mari dalam hatilah. Hak Nabi kata man hamma bi hasanatin falam ya'malha, siapa duk angin duk cita-cita nak buat kebaikan dia tak buat, ditulis satu kebaikan. Dia bahasa Arab hammun, cita-cita duk angin-angin lah hati nak buat. Tu kata ilmu tak tahu nak, susahlah sikit, susah. Dan jika menyertai mau yang dijazam itu, hak kita putus tu disertai serentak dengan takbir. Allah sekali dengan takbir. Dalam takbir tu ada dalam hati kita, hak kita duk putus, aku nak sembahyang. Kita nak ambil wuduk, kita hadap kepada tempat ambil wuduk. Aku nak pergi mana tu? Aku nak pergi ambil wuduk. Hak terbit di lidah nama kalam lafzi. Hak dalam hati dia duk berjalan, tapi hati dia ada, aku nak ambil wuduk. Hak duk dalam hati nama hadisun nafsi. Kamar dia pergi buka paik, terbit air, masa dia basuh muka ada ingat aku nak ambil wuduk. Sekali dengan hak dalam hati ada nak ambil wuduk, di luar ni buat sungguh. Itu maka dinamakan mau, itulah nama niat. Hak serentak tu, serentak dengan takbir nama niat semaya, serentak dengan basuh muka nama niat ambil air semaya. Hak dulu pada tu dia ada dah niat, tapi tak panggil niat pada syarak, nama dia azam. Nama dia azam ambil air semaya, azam nak makan nasi. Pergi duduk tempat makan, berjalan nak pergi makan tu, dia ada azam dah lah hati, aku nak makan. Dia duk kata oleh hati, aku nak makan banyak. Kata oleh hati hadisun nafsi. Bila dalam hati nak makan, ambil nasi masuk dalam mulut, dalam hati dah ada nak makan, nama ada niat makan nasi dengan niat macam tu. Kalau dia duk tidur jenera, ambil nasi bubuh dalam mulut, mama telan, nama makan nasi dengan tak ada niat. Ya ada lah hati dah, aku nak makan nasi, tak ada. Dia panggil mimpi, makan nasi dalam mimpi, dalam makan dengan dalam tidur, tak sedar, tak ada niat. Mau itu hak mau, aku nak sembahyang. Nak tu nama dia niat. Dan membuatkan hissah, buat satu habuan, satu bahagian daripada jenis perhimpunan af'al itu yang dipandang di dalam hati itu pergantungan, yakni muta'allaq dengan dimikir itu niat, dan ialah manwi. Dia gambar aku nak sembahyang, yakni aku nak baca Fatihah, aku nak rakaat. Dalam hati dia aku nak berdiri, aku nak baca Fatihah. Berdiri Fatihah itulah nama benda yang dia niat. Hak tu nama dia muta'allaq bagi niat. Dan ingatkan jenis yang tersebut itu pun bukannya niat. Kita duk sila rokok, duk gambar rokok tu, hak tu bukan niat. Haknya nama istihdharul manwi. Nama dia kita bawa hadir, kita silakan benda hak kita niat.
Kita nampak rokok, kita nampak kita dalam hati kita tunduk. Hak tu nama dia istihdar al-manwi bahasa Arab. Kita sila benda hak kita niat. Hak kita niat sungguh aku nak rokok dah. Dan dipanggil juga ilmu huduri. Pening dah kita tak sabar. Tu dia panggil hak tu istihdar al-manwi, dia panggil ilmu huduri pun dia panggil. Tu orang tinggi sungguhlah, orang alim sungguh. Ajar begini ni bukan ajar kita ni. Ni ajar tok guru, ajar orang nak wi alim. Bukan hak nak buat amal. Hak ni kita tak boleh ajar lagu ni, pening tak faham. Hak ni hak kelip ngadu tebik sebentar lagi. Aku bila belajar bertambah tak faham. Bila belajar bertambah tak faham. Hayalah. Sebab ajar bukan kelas kita, ini kelas universiti. Kelas universiti. Kelas kita dia kena periksanya berapa rukun sembahyang, sebut satu per satu. Tu kelas kita. Kalau periksa orang universiti, cuba kamu mendetailkan kaedah niat serta mendatang dalil dengan dia. Tu periksa orang universiti. Kalau doktor periksa orang universiti, berapa rukun sembahyang serta sebut satu persatu, doktor tu tak erti mengajar nama dia. Sebab orang universiti ni kita nak latih dia jadi orang alim. Periksa suruh bila rukun sembahyang, tu tak kena orang alim tu. Kita kena dia mendetailkan kaedah-kaedah hak nak membekalkan bagi orang alim tu. Cara soal ya tak sama. Kalau kita tadika bila kan sifat wajib bagi Allah, kita periksa lagu tu. Kalau periksa orang universiti, kenapakah, sebab apakah dinamakan sifat wujud dengan sifat nafsiyah, cuba mendetailkan dia boleh 5 helai kertas. Tu baru periksa orang universiti. Kalau tak suruh bila sifat wajib bagi Allah, tu bukan kelas universiti. Tok guru, doktor, profesor, periksa tu pun tak faham juga. Dia tak faham kelas. Kelas-kelas tu bila kita ambil kelas universiti mari kepada orang awam, tak boleh tak faham kita orang awam. Kita basic ilmu tak ada. Basic bahasa Arab tak ada. Supaya macam ni tak tahulah, tak faham. Apa tu istihdar tu? Dia bagi istihdar hakiki, istihdar urfi. Kau pening lagi. Nak panggil niat kena istihdar hakiki, kau kena istihdar urfi hak sah. Pening. Ambil ya bandingnya beginilah. Kita belajar di universiti untuk nak menega. Susah dah. Nak boleh master menega ni susah. Bila mari menega tak ada kena pakai hak belajar universiti dak kali. Beli barang jual tak boleh untung banyak ni, beli 10 jual 12 untung. Tu yang kita gunanya. Begitulah kita orang awam, kalau kita nak guna sungguh tak kena pakai kitab dah. Pakai hak basic. Bila kita ni yang ajar belajar untuk jadi kaedah, mana jadi tak boleh nak ubah kaedah agama. Orang tak boleh nak main-mainkan. Sebab tu agama orang tak boleh nak ubah, nak main-main, tak boleh. Sebab dia ada kaedah dia. Dia nak main kena faham hak ni. Kalau nak faham dia tak faham, tak boleh nak main-main. Tak boleh nak reka. Ada murak dengan syai' pada qasdu syai' muqtarinam bi fi'lih. Definisi niat begitu. Qasdu syai'i muqtarinam bi fi'lih. Tu kaedah niat. Definisi niatnya menyahja akan suatu, sedangkan menyahja itu yang menyertai ia dengan buatnya. Suatu hak di dalam kata qasdu syai' itu apa dia? Dengan nisbah kepada sembahyang itu hissah, yakni separuh sebahagian daripada perhimpunan af'al ila akhiri. Baca Fatihah ke, rokok ke, tu syai'. Aku nak rokok. Tu misalnya lagu tu.
aku nak rokok tu nama dia kosak akan satu perkara, iaitu rokok semaya tu. Maka sebab itulah kata fuqaha, murad dengan kosak itu qasdu fi'li dzalik, iaitu mau membuat, bukan ingat zat sembahyang, seperti kata lawan. Ni pada duk jawab orang memberi huraian, memberi keterangan tentang takrif niat, tentang definisi niat dan cara niat tak betul. Lawan dia panggil gol lawan. Hak orang hak hurai tak betul tu. Jadi orang hak hurai tak betul, mana qasdus syai' tu iaitu kosa akan diri sembahyang. Maka nyata daripada takrir huraian ini bahwasanya perkataan ulama Melayu di dalam kitab-kitab mereka itu, niat sembahyang itu seperti dikata di dalam hati, aku sembahyang ila akhirih, maknanya mau aku akan membuatkan separuh daripada barang yang dipandang di dalam hati itu. Kita nak semaya, kita pandai dalam hati, gambar dalam hati. Semaya ni dia itu takbir, berdiri, baca Fatihah, rokok. Hak kita pandai dalam hati tu nama istihdar, nama dia. Kita sila. Kita nak semaya, kita nak ambil semaya, kita gambar dah rupa ambil semaya macam mana. Kita kena pandai dah. Kalau kita tak pandai ambil air semaya, boleh ke tak kita nak pergi ambil semaya? Tak boleh. Kita nak semaya, kita tahu dah semaya ni macam ni. Hak duk sila dalam hati itu, itu dia panggil manwi, benda hak kita niat, benda hak kita nak niat. Bila kita kata aku sembahyang, maksudnya aku nak buat hak ni, aku nak buat hak ni, nak rokok, nak iktidal tu. Itu maksud hak dia dalam kitab Melayu. Aku sembahyang makna aku nak buat, aku nak takbir, aku nak berdiri, aku nak baca Fatihah, tu mana aku nak semaya. Dan bahawasanya hadisun nafsi itu hak duk kata le hati tu, sahaja aku sembahyang. Hak tu kata le hati, hak tu bukan niat. Hak tu nama cakapan hati. Hak hadisun nafsi ada kalanya serta madlulnya. Serta madlul dia. Benda hak dipahal daripada hak kata hati tu. Dia duk kata hati, aku nak sembahyang. Hak aku nak sembahyang tu kadang-kadang sekali dengan semaya dah. Semaya pun ada, dalam hati pun ada kata, aku sembahyang fardu zuhur. Sekali dengan kata dalam hati tu semaya pun dah ada. Dan ada kalanya tidak, dia duk kata hati saja. Aku nak semaya, aku nak semaya. Tak takbir lagi, tak takbir kali. Dia panggil ada kata saja, tak ada madlul dia. Tak ada hak dia duk kata tu. Kalau pening pun sabar bentar. Ni kalau soal faham ke tak faham? Faham tuan. Untuk orang Melayu, untuk guru Melayu gitulah. Faham tak faham, dia buat contoh masa lampau, bila pelajar dia ajar hak susah-susah begini, dia tanyalah pelajar tu, faham ke tak faham? Pelajar jawab, faham tuan. Kalau faham, cuba beri huraian. Saya tak faham, tuan faham. Gitu. Itu mana faham tuan? Mana saya fahamlah. Awak tak tahulah faham tak faham. Saya pun tak tahu nak bagi dah. Memanglah macam kata tadilah, kalau kita nak tinggal pun kita tinggal. Saya rasa hak begini hak jadi jadi kaedah yang kemah, yang betul. Kalau faham hak ni barulah kita faham hak sebenar dipanggil. Kalau tak boleh faham hak ni, kita nak jadi hakam, kita nak jadi kata orang ni betul, orang ni salah, tak boleh. Sebab kita sendiri tak faham. Kita sendiri tak faham. Tengok. Maknanya hak kita bercakap dalam hati tu, kadang hati bercakap, benda hak cakap dalam hati tu berlaku sungguh, duk buat dah.
So ada kala duk cakap hati saja ya. Macam aku nak puasa, aku nak puasa, aku nak puasa ni, aku nak puasa ni. Puasa tak ni. Siapa habis syawal? Dia panggil duk cakap hati saja ya. Aku nak puasa, esok aku nak puasa. Niat malam ni. Boy esok kena kambing, buka kambing, lusa ada lagi. Lusa kena laksa Johor pula. Laksa Johor payah jumpa. Begitu. Duk kata oleh hati benda tak berlaku kali hak dia duk kata tu. Ada kala kata hati berlaku sungguh. Dia panggil berlaku madlul, serta ada madlul. Kerana ia hadis nafsi hak cakap hati tu seperti lapar lisan ni supaya hak tu baik di lidah. Di lidah aku nak puasa tu baik di lidah supaya hak dalam hati tu. Ada kala hak dia kata dengan lidah dia aku nak puasa berlaku sungguh. Ada kala tak berlaku aku nak semaya. Aku semaya. Lidah tu aku semaya tapi tu tak ada semaya. Ada kala lidah kata aku semaya. Berlaku sungguh hak dia kata aku semaya. Dan telah berkata guru kami. Pada tadi kata lafaz yang disebut dia kata lafaz yang disebut ya hurai hak tu pula. Demikian lagi yang berlaku di dalam hati. Lafaz hak sebut dengan lidah. Bila kata lafaz yang disebut tu kalam lafzi. Aku sembahyang tu bunyi boleh bunyi tu. Itu nama lafaz yang disebut. Al-lafzul mazkur. Al-lafzu apa yang panggil al-kalamul lafzi, kalam lafzi tu. Demikian lagi supaya lafaz yang disebut yang berlaku dalam hati. Hak sebut dalam hati, hak kata dalam hati tu. Aku sembahyang. Tidak sunyi daripada salah satu daripada tiga. Tak terlepas daripada tiga. Duk dalam tiga ni, itu dia panggil cara bahagi dalil, dia panggil hasar. Tengok perkara ni ada tiga. Bila dia kata aku sembahyang, aku nak puasa, katalah aku nak iktikaf. Kata dengan lidah pun sama, hak duk dalam hati sama, tak lepas daripada tiga. Ada kalanya dikandak daripadanya masodaknya. Apa ni? Itu istilah ilmu. Seperti datang akan daku lelaki, iaitu seorang ketentuan dirinya, diri lelaki. Dan ada kalanya dikandaki daripadanya mafhumnya. Mafhum bagi lafaz yang disebut. Seperti lelaki itu satu bangsa daripada manusia, maka ia lelaki satu bangsa pada manusia. Ada lafaz kulli tu, bila kandak dengan mafhum dia nama kulli. Lafaz tu dia panggil kulli. Maka tidak ditugah dengan dia, tidak ditentu ditugah sini, tidak difokus kepada tugah, maksud pada tidak difokus difokus kepada ketentuan orang, tak tentu Abdullah ke Soleh ke, tak tentu. Bila kulli bersalahan yang pertama, kalau hak pertama tu dia fokus kepada seorang saja. Lagu mana nak bagi faham ni? Panjang sikit lah. Boleh. Nak baca hak dia dulu. Lepas tu saya nak mendekatkan sikit kalau boleh faham. Cuma masa tu ya. Belajar begini dia pakai masa panjang lah. Isi tu tak banyak mana. Sebab dia panggil kaedah ilmu. Kita kata mari kepada aku, datang kepada aku oleh seorang lelaki. Kata kita seorang lelaki tu ada kala kita naknya orang yang tertentu. Ada. Datang kepada aku seorang lelaki iaitu Abdullah. Abdullah itu seorang lelaki. Itu dia panggil kita nak dengan masodak yang terbenar oleh lafaz lelaki. Lelaki tu kena pada siapa? Bila kata lelaki, Abdullah, Saleh, Tayyib, itu dia panggil masodak.
benda hak terbenak oleh lapan lelaki. Lapan lelaki kena atas siapa? Kena ke atas Aminah ke ada? Kena datang Abdullah, Soleh, Tayyib tu. Bila kata ada seorang lelaki mari sama aku, yang ni Abdullah mari sama aku. Tu tentu seorang tu ya. Ada kala dia kandaknya datang kepada aku seorang lelaki. Maksud seorang lelaki tu asal kok, iaitu orang jantan hak bukan betina. Tak tentu Abdullah dah. Kalau macam tu bahasa istilah dia panggil kulli. Lapas sebut dia masuk banyak tuan nama dia. Aku nak jumpa dengan seorang lelaki, aku nak jumpa dengan orang jantan. Macam tu nama dia lapas tu luah. Abdullah pun dia boleh jadi, dia nak pergi jumpa Soleh pun dia boleh jadi. Tu kena faham hak tu baru boleh faham betul. Quran ada kalanya lapar dia kulli, ada kala lapar dia nak kepada masodak tu. Tu hak kerja ulama mujtahid tu. Kita bila sebut istilah ni pun kita tak faham, apa kita nak pergi faham Quran macam mana? Tu mana kita bukan kelas kita. Hak tu tak fokus. Aku nak pergi jumpa dengan seorang lelaki. Tu dia tak fokus siapa-siapa. Salah hak pertama. Dan ada kalanya yang tiga, dikanaki daripadanya diri susunan huruf perkataan itu. Seperti baca olehmu akan lelaki. Suruh kita ajar budak tulis di papan hitam lelaki. Baca lelaki. Budak pelajar tu lelaki. Maksud kita suruh baca lelaki, bukan suruh baca orang tu. Baca lafaz lelaki. Nak kepada lafaz. Adapun aku pada aku sembahyang ila akhirih, maka serta dikanaki daripadanya diri orang yang mengerja, maka tak dapat tiada istihdarnya. Kerana kalam yang mufid tak dapat tiada daripada musnad dan musnad ilaih. Maka jika tidak mulahazah orang yang memandang dengan hati akan perhimpunan aqwal wa af'al ila akhirih ketika takbir, tidak mulahazah akan dirinya mengerjakan hissah itu, maka tidaklah orang itu sembahyang pada syarak. Maka wajib atasnya mengulangi membuat lain dengan cukup mulahazah demikian itu. Kerana sembahyang itu perbuatan orang, maka tak dapat tiada pada tahakkuknya daripada mausuf. Kerana ada hadah dengan tidak ada tuannya, tuan bagi hadah mustahil. Intaha perkataan guru kami pada tu. Tu pada hurai. Tajuk kitab dia tajuk buku niat, tajuk niat. Kita kena hurai pula sekali lagi. Cuma masa kita lah nampak setakat itulah, biarlah tak faham pun tak jadi jejahkan kita lah. Kita tinggal dulu. Kalau siapa hak nak faham, kita khusus boleh 2-3 orang kita bercakap di bawah pula. Hak ni kita tinggal lah. Kerana masa tu tidak membenar kepada kita. Kita akan sambung bermula perkataannya atau barang yang dulu daripadanya pada baik maratibul qasd. Wallahu a'lam.